A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. Kita sambung tadabbur surah At-Taubah ayat 92. Ayat 92 masih menceritakan tentang orang-orang munafik, khususnya dalam peperangan Tabuk. Jadi kalau yang lepas, ayat yang lepas yang kita belajar minggu lepas, Allah bagi tahu ada beberapa golongan yang dibenarkan untuk tidak pergi berperang dan mereka betul-betul ada sebab dan mereka tidak berdosa walaupun tidak pergi berperang. Mana golongan yang dikecualikan daripada pergi berperang dan mereka tidak berdosa sebab mereka ada alasan. Okey. Berapa golongan? Tiga. Pertama, golongan yang lemah. Lemah ni maksudnya tua ataupun cacat, buta ke, tempang ke. Yang kedua, wanita masuk dalam golongan yang lemah. Golongan kedua, sakit. Golongan sakit ni mungkin kuat, di muda, tapi ada penyakit kan. Yang ketiga, golongan miskin yang tidak ada kenderaan. Badan sihat, mampu pergi berperang tapi duit pula tak ada, ataupun tidak ada kenderaan untuk bawa mereka. Apatah lagi peperangan ni jauh, 600 km. Ada pendapat kata sampai hampir 1000 km. Jadi sahabat dengan Nabi bergilir, sekejap berjalan, sekejap naik unta bergilir. Kita kalau bukan nak pergi berperang, nak pergi berdawah 600 km pun fikir 600 kali. Dan Allah sebut keikhlasan orang miskin. Dia miskin harta tapi kaya iman. Itu kehebatan sahabat Nabi. Kalau miskin, dia miskin benda yang tak penting, iaitu miskin harta, tapi imannya kaya. Sebab itulah orang miskin di zaman Nabi, sahabat yang miskin, mereka tak terkecuali daripada berada di barisan hadapan ketika berjihad. Sebab mereka bukan miskin iman, mereka bukan miskin amalan, mereka hanya miskin harta. Berbeza sekarang. Sekarang kalau biasa miskinnya miskin semua. Lepas tu kalau kaya pula, kebanyakannya kaya harta. Jadi Allah sebut sifat orang miskin yang beriman ni, bila tak boleh pergi berperang, apa sikap mereka? Mereka badan sihat, boleh pergi berperang tapi tak ada kenderaan nak pergi nak hantar mereka. Apa sikap mereka? Minta nak pergi dan menangis. Kenapa Allah sebut menangis? Perasan tak dalam ayat 92? Cuba tengok. Wa a'yunuhum tafidu minad dam'i. Kalau kita belajar bahasa Arab, ada yang belajar bahasa Arab kan? Ada kan? Okey. A'yun, mata kan, mata-mata. Kalau satu ainun. Boleh sebut ayat lain yang ada perkataan a'yun, qurrata a'yun. Cuba sebut ayat lengkap. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun. Kalau mufrad ain kan,
Ada tak ayat yang sebut dalam bentuk mufrad? Ain. Ainan yashrabu biha, itu makna apa tu? Jadi ain ada dua maksud. Satu mata, yang kedua mata air. Okey. Jadi ayun mata kan, tafidu makna melimpah. Fadha yafidu makna melimpah. Okey, kalau bahasa Melayu lah, apa yang melimpah? Ha? Kalau bahasa Melayu lah, kalau orang yang menangis tu, apa yang melimpah? Air mata. Tapi perasan tak ni dalam ayat ni, yang Allah sebut apa yang melimpah? Mata. Tengok bahasa Al-Quran. A'yunuhum tafidu minad dam'i. Mata mereka melimpah. Melimpah apa? Daripada air. Beza tak air mata melimpah dengan mata yang melimpah? Beza tak? Tak faham? Bila tak faham memang tak tahu beza lah. Betul. Mata dia tu sampai nak tercabuk. Sebab apa? Menangis. Tengok Allah gambarkan, kalau kita tak tadabbur, kita tak faham, ingat biasa-biasa je, kan? Tapi Allah nak beritahu, walaupun dia miskin harta, walaupun makanan tak cukup, tapi bila nak berjihad, nak mati ni, tak boleh pergi berjihad. Bukan tak boleh makan, bukan tak dapat projek, tak dapat pergi berjihad untuk mati, tapi sampai tak dia menangis sampai mata dia nak terkeluar. Tengok bahasa Al-Quran. Jadi hazanan, kerana sedih. Kenapa mereka sampai tahap macam tu? Ramai orang sedih sekarang sebab apa? Sebab tak ada duit, sebab tak cukup makan, sebab rumah bocor, sebab elektrik tak ada, kan? Sebab tak ada kenderaan. Biasa menangis sebab tu. Tapi sahabat Nabi ni yang miskin, yang tak cukup makan, yang tak ada rumah, tiba-tiba sedih dan menangis bukan sebab tak ada rumah, bukan sebab tak cukup makan, tapi sebab tak boleh pergi berjihad. Pengajarannya apa? Apa pengajarannya? Apa dia? Makna Quran yang diajar oleh Nabi kepada mereka meresap masuk. Cerita Quran ni cerita apa sebenarnya? Cerita Quran ialah cerita nak bawa manusia ke tempat yang kekal abadi. Benda tu yang masuk dalam hati. Bila benda cerita akhirat, nikmat yang kekal abadi sentiasa bermain di kepalanya, dia tak fikir dah lapar kat dunia. Dia tak fikir dah rumah tak ada, makanan tak cukup. Dia tak fikir dah, sebab cerita akhirat setiap masa, setiap waktu masuk dalam kepala mereka. Jadi lapar, miskin bukan masalah, sebab mereka cukup yakin itu hanya sementara sahaja, sekejap lagi hilang. Yang dia risau pada yang dalam kubur mungkin 1000 tahun, yang di padang mahsyar 50,000 tahun, dan di akhirat besok syurga ke neraka. Itu bukan 1000, bukan 50,000 tahun, bukan 500,000 tahun, tapi kekal abadi. Jadi bila dia yakin pada kehidupan akhirat, susah kat dunia tak jadi masalah. Yang dia fikir ialah susah di akhirat. Berbeza dengan kita. Kita dididik daripada kecil lagi, cerita apa? Cerita apa yang masuk setiap hari? Cerita akhirat ke, cerita syurga neraka ke, cerita kubur ke, cerita pada mahsyar ke, cerita apa? Cerita dunia. Berapa kali sehari dengar cerita dunia? Nak tahu berapa kali, tengoklah berapa lama kita pegang telefon. Biasa buka telefon cerita dunia je, betul tak? Cerita dunia je. Dan berapa lama satu hari kita pegang Quran, itu cerita akhirat. Itulah bezanya. Berapa banyak akhirat masuk dalam kehidupan kita setiap hari, dan berapa banyak dunia masuk. Tengoklah berapa banyak kita tadabbur Al-Quran dengan masa kita dengan telefon, dengan TV, dengan bersembang dengan kawan-kawan. Maka sebab itulah
Bila cerita dunia masuk dalam kehidupan kita, susah sikit, kita tak boleh duduk. Betul kan? Susah sikit je, lapar sikit je, cuaca panas, tak boleh. Sebab itu yang kita fikir setiap hari. Sahabat duk fikir akhirat, jadi susah kat dunia tak ada kesan apa-apa pada mereka. Cuba kita bayangkan, rumah Masjid Nabi kan, macam mana dia boleh duduk 70 orang, kipas tak ada, elektrik tak ada, bumbung berbocor, lantai tanah. Duduk bukan 3 hari, duduk bertahun-tahun. Macam mana boleh duduk? Kita tak boleh nak bayangkan. Tapi bila Quran meresap dalam hati seseorang, susah macam mana kat dunia pun tak ada masalah. Sebab itulah tengok Ashabul Kahfi kan. Kalau ikut cerita, mereka ni adalah golongan keluarga bangsawan. Hidup senang, hidup mewah. Tapi dia nak pergi ke mana lepas ni? Nak pergi hotel 5 bintang ke? Nak pergi ke dalam gua? Susah tak bagi mereka daripada rumah senang mewah nak pergi duduk dalam gua yang tidak ada apa-apa, zero. Elektrik tak ada, kipas tak ada, katil tak ada, tilam tak ada, peti ais tak ada, tandas pun tak ada. Agak-agak senang ke susah? Tak bagi dia lah, bagi mereka. Bagi mereka mudah, tapi kalau kita tak payah pergi gua, elektrik tak ada 1 hari je. Kan? Air kena potong je habis. Makanan tak ada dalam peti ais pun kita dah tak tahu. Jadi pengajaran yang paling besar untuk kita apa dia? Biarlah kita miskin dunia, biarlah kita miskin harta, tapi jangan miskin iman. Jangan miskin akhirat. Bila miskin akhirat habis. Bahaya, masa depan kita bahaya. Ada satu kisah golongan ahli sufah ni, dan disebut dalam hadis sahih. Nabi kata, bila perjalanan balik daripada Tabuk, kan tak berlaku peperangan kan, dan sahabat menang, Nabi beritahu pada para sahabat tu, di Madinah ada satu kumpulan, ada kaum yang masirtum sayran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'kum. Ada satu kaum yang kamu tak berjalan di mana-mana jalan dalam perjalanan nak pergi berperang ke ataupun balik, dan kamu tak pernah tempuh satu lembah, satu wadi, melainkan mereka yang duduk kat Madinah sentiasa bersama kamu. Faham? Kamu nak pergi ke Tabuk tu susah, kadang-kadang panjat bukit tengah panas kan. Yang kumpulan ni duduk kat Madinah, relax je. Tapi Nabi kata, mereka yang di Madinah ni sama dengan kamu dari segi pahala. Sahabat pun tanya, macam mana ni dapat pahala sama? Kerja tak berat pun. Nabi kata, habasathum al-uzru. Keuzuran menahan mereka daripada pergi. Kalau tak ada keuzuran, memang mereka akan pergi dan bersama kamu. Apa keuzurannya? Inilah ni. Yang sakit, yang lemah, yang tak cukup kenderaan, pahala dia sama je. Ini pengajarannya apa dia? Tengok Nabi nak bagi motivasi kepada yang tak pergi. Jangan sedih. Kan mereka sedih ni. Mereka sedih, tapi hadis tu boleh menghiburkan hati mereka. Apa pengajarannya? Kenapa dia orang dapat pahala walaupun tak pergi berperang? Pengajarannya, betulkan niat kita kerana Allah. Kalau tak pergi pun kerana Allah dapat pahala. Jangan jadi macam orang munafik. Cari je alasan untuk tidak beramal, untuk tidak bekerja. Maka akhirnya kamu penat. Kamu tak penat. Yang si B pun tak penat, tapi si B tak penat dapat pahala. Kamu tak penat, sia-sia. Jadi betulkan niat kita, dan ini bukti Ahlus Suffah ni betul-betul ikhlas. Betul-betul nak pergi. Apa bukti? Nangis. Dan kita biasa dengar hadis kan, kalau seseorang tu sakit ataupun musafir, maka dia akan ditulis pahala seperti dia sihat dan seperti dia bermukim, tidak musafir. Sebab apa tu? Macam saya kan, saya biasa solat Jumaat, kemudian saya musafir 3 bulan, jadi saya tak pergi solat Jumaat. Saya akan dapat pahala
Solat Jumaat. Walaupun saya tak pergi solat Jumaat 3 bulan. Ataupun saya terlantar ke hospital 5 bulan. Tak pergi solat Jumaat. Tapi saya tetap dapat pahala solat berjumaat 5 kali sehari selama 5 bulan. Sebab apa? Sebab niat saya memang nak pergi. Tapi sebab dah sakit, saya tak boleh pergi. Jadi pengajaran paling besar ialah apa-apa saja betulkan ikhlas niat kita kerana Allah. Bila terhalang, betul-betul terhalang, kita akan terus dapat pahala. Ada satu kisah Abu Zar Al-Ghifari, dia termasuk ahli sufah yang miskin. Dia ikut rombongan Nabi, tapi Nabi pun tak perasan siapa yang pergi, siapa yang tak pergi kan. Tapi ada kumpulan yang cek siapa pergi, siapa tak pergi, siapa ponting. Jadi Abu Zar ni naik unta dia ada masalah. Jadi dia terlewat. Bila terlewat, dia kata kalau tunggu unta ni lagi lewat. Dia pun ambil barang, dia pikul, dia berjalan. Berjalan dengan laju sampai dia sempat kejar Nabi dan para sahabat. Nabi bila tengok daripada jauh, Nabi tak tahu dia Abu Zar. Nabi kata apa? Kun Abu Zar. Kun mana jadilah kamu Abu Zar. Apa maksud dia? Aku harap kamu adalah Abu Zar. Bila datang dekat betul-betul, memang betul Abu Zar. Apa maksud dia? Nabi ni sangat risau kalau sahabat tak pergi berperang. Jadi bila Nabi tengok ada orang beritahu Nabi Abu Zar tak ada ni, Nabi dah risau dah. Risau apa? Takut jadi orang munafik. Yang paling Nabi risau bukan dia sebab dia miskin, bukan sebab dia susah nak pergi. Tak, bila dia tak pergi tanpa sebab, Nabi risau dia akan jadi orang munafik. Sebab tu bila nampak daripada jauh, Nabi agak harap-harap ini adalah Abu Zar. Supaya apa? Supaya dia terlepas daripada sifat munafik. Beza Nabi, cara Nabi berfikir. Kita kalau tengok orang miskin, susah pula, kena pikul barang, kita kata apa? Kesian dia. Nabi tak kisah langsung buat tu. Yang Nabi kisah apa dah? Kamu jadi munafik. Sebab apa? Kat dunia kamu pikul barang sekejap je. Tapi kalau munafik, bukan pikul barang, pikul api. Boleh faham? Jadi cara Nabi, cara Al-Quran berfikir tak sama. Tak sama. Nabi tak kesian sahabat miskin. Sebab Nabi pun miskin. Dan Nabi cukup faham, miskin kaya adalah proses ujian. Proses ujian. Allah lebih tahu kita ni layak diuji dengan miskin ataupun kaya. Jadi bukan masalah. Yang masalah kita lulus tak ujian tu. Kalau miskin, redha dan sabar tetap. Kalau kaya, bersyukur ataupun kufur. Sebab tu masa Nabi berdakwah di Mekah, ramai sahabat kena seksa, kena tangkap kan. Ada yang kena bunuh. Jadi ada seorang Khabab Ibnu Al-Arj, dia pergi jumpa Nabi. Masa tu Nabi duduk dekat Kaabah. Maka dia minta kepada Nabi, ya Rasulullah, doalah kepada Allah supaya Allah bagi kemenangan pada kita. Dah tak tahan dah. Berdakwah kena seksa, berdakwah kena tangkap. Sampai bila kita akan berada dalam keadaan macam ni? Jadi sahabat mengeluh kan. Agak-agak apa Nabi jawab? Kita lah kalau orang pergi berdakwah, kena maki, kena seksa, kemudian dia mengadu pada kita. Kita kata apa? Kita kata sabarlah, ini adalah ujian kan. Tapi Nabi nasihat apa? Nabi tak kata sabar, Nabi kata orang dahulu, termasuklah para Nabi, bila mereka berdakwah, mereka diuji. Ada yang ditangkap, ditanam separuh badan, kemudian diambil gergaji, diletak tengah-tengah kepala, digergaji sampai terbelah dua. Dan ada yang kulitnya disikat dengan sikat besi sampai terkeluar daging. Dan mereka semua tak pernah goyah iman mereka, tetap beriman kepada Allah. Dan Nabi kata, kamu tak sabar. Kita nasihat sabarlah. Nabi kata apa? Tak sabar. Kalau Nabi kata sabar apa dah? Kalau Nabi kata sabarlah, kita kata apa?
bahu yang memikul lebih berat daripada mata yang memandang. Kita keluarlah hadis kita tu. Nabi tak cakap macam tu. Kalau cakap macam tu, sahabat tak puas hati. Dan mungkin sahabat rasa okey sekejap lagi. Tapi bila Nabi kata orang dulu lagi teruk, sahabat kata apa? Oh, tak ada apalah ni. Kita belum digergaji, belum disikat. Mana okeylah, bersyukurlah kepada Allah. Boleh faham? Motivasi. Okey. Kita sambung. Jadi ayat hari ini Allah nak cerita tentang golongan yang tak pergi berperang tapi tidak ada sebab. Mana mereka adalah golongan munafik. Okey. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Innama, sesungguhnya, as-sabil, jalan. Kalau kita perasan ayat sebelumnya ada sebut sabil kan. Wama 'alal muhsinina sabil. Tidak ada jalan kepada orang yang muhsin. Muhsin 3 golongan tu, yang miskin, yang sakit, yang lemah. Tidak ada jalan. Jalan apa ni? Tak. Tidak ada jalan nak salahkan mereka. Tidak ada jalan nak mencela mereka. Sebab apa? Mereka memang nak pergi tapi halangan yang menghalang mereka. Tapi ayat ni Allah kata apa? Ada jalan. Untuk apa? Untuk mencela mereka. Sebab mereka tak pergi tanpa sebab. Ini maksud dia. Sesungguhnya jalan untuk mencela ataupun menghukum orang yang tak pergi berperang ialah alal lazina, ke atas orang-orang yang yasta'zinuna, meminta. Yasta'zinu daripada izin. Kita ada belajar kan apa dia, ghafara. Kalau ghafara apa makna? Ampun. Macam mana saya nak jadikan perkataan ni ada minta ampun? Tambah alif sin ta. Alif sin ta ni makna minta. Minta ampun, kan? Ini fi'il madhi. Kalau mudhari' dia yastaghfiru. Kalau saya kata yaghfiru, Allah mengampunkan. Ini untuk Allah. Kalau untuk hamba, mesti ada minta. Okey. Ini makna apa? Azina. Azina makna apa? Izin, bukan minta. Izin. Kalau nak jadikan minta izin, ista'zana. Tambah alif sinta. Ista'zana. Kalau mudhari' ni yasta'zinu. Kalau ramai yasta'zinuka. Sesungguhnya hanyalah jalan untuk mencela dan menghukum orang yang tak pergi perang ialah ke atas siapa? Orang yang mereka meminta izin kepada engkau. Minta izin bagus. Tapi yang tak bagus apa dah? Meminta izin tanpa sebab. Minta izin kepada engkau untuk tidak pergi berperang. Sedangkan mereka aghnia jamak, kalau satu ghaniyun. Ada tak orang Melayu nama hamba yang kaya? Pandai bahasa Arab. Abdul Ghani. Jadi kalau seorang Al-Ghani. Gani. Al-Ghani patai. Kalau ramai aghnia. Mereka minta izin untuk tidak pergi berperang, sedangkan mereka nak terjemah apa ni? Kalau ghaniyun kaya, kalau aghnia orang-orang yang kaya.
Tapi nak terjemah apa ni? Orang kaya. Kaya apa ni? Bukan. Bukan kaya harta. Tengok ayat sebelum tu. Yang dibenarkan pontin perang, satu, sakit. Yang kedua, orang lemah. Yang ketiga, jadi yang aghniya ni merangkumi tiga-tiga. Pertama, dia badan sihat. Dia tak sakit. Yang kedua, dia bukan orang lemah. Dan yang ketiga, dia ada harta. Jadi aghniya merangkumi tiga-tiga. Sebab apa? Kalau dia kaya, dia sakit, ada alasan tak untuk tidak pergi berperang? Ada alasan. Jadi aghniya merangkumi tiga-tiga. Kaya semua, kaya tiga tu. Badan. Kemudian radu. Allah nak mencela mereka. Yang kedua, Allah nak cela dengan apa? Radu. Mereka reda. Mereka reda. Mereka reda bi an yakunu, untuk yakunu menjadi, kana yakunu, kun fayakun, untuk mereka menjadi ma'al khawalif, bersama khawalif jamaah. Kalau seorang khalifah, khalifah ni seorang wanita. Wanita dibenar tak untuk tidak pergi berperang? Sebab dia termasuk kategori apa? Lemah. Jadi orang munafik ni Allah mencela mereka. Mereka reda untuk bersama wanita-wanita. Satu penghinaan tak? Lelaki nak jadi perempuan, okey tak? Lelaki nak jadi perempuan, makna daripada yang hebat dan nak jadi jadi kalau tak pergi berperang ni semua jenis wanita. Tapi dia bukan setakat nak jadi, dia reda, tak ada masalah. Mana otak dia dah rusak je. Kalau lelaki nak jadi perempuan, memang otak dia dah rusak. Okey, kemudian wa taba Allah. Taba apa dia? Dan Allah taba. Taba makna mengunci. Allah mengunci. Mengunci apa ni? Atas hati-hati mereka. Apa makna kunci? Dia ada tutup yang tak boleh buka. Kalau tutup bahasa Arab lain. Apa dia tutup? Aghlaqa. Kalau aghlaqa, tutup, boleh buka. Kalau taba'a, maksud dia apa dah? Bila Allah dah tutup, syirik yang dalam hati tak boleh nak keluar, kemudian iman yang di luar tak boleh nak masuk. Makna apa tu? Dah tak ada harapan. Bila Allah dah tutup tu, makna iman tak boleh masuk dah. Dan yang Allah tutup apa dia? Hati. Kenapa Allah tak kata tutup telinga sampai dia tak boleh dengar kebenaran? Ada tak orang pekak tapi dia boleh beriman? Ada kan? Ada tak orang buta tapi dia beriman? Ada tak orang celak dan boleh mendengar tapi dia tak beriman? Makna apa? Asas untuk beriman ialah hati. Sebab tu ramai orang buta boleh hafal Quran, tapi tak ramai yang celak boleh hafal Quran. Sebab apa? Ada kan budak Mesir tu, bila dia hafal 30 juzuk, orang tanya dia, kamu tak berdoa tak kepada Allah supaya Allah celakkan semula mata kamu? Dia jawab apa? Dia kata tak nak. Kenapa aku nak celak? Sebab tahu tak kenapa aku boleh hafal? Sebab aku buta. Kalau kecelak tak boleh hafal. Buktinya ramai yang celak tak boleh hafal. Maknanya nak hafal Quran mesti bukan mesti buta mata, mesti celak hati.
Nana yang minta wala, ya Allah butalah hati untuk aku hafal, butalah mata untuk hafal Quran, tak. Jadi semua yang tak boleh hafal Quran ni apa punca? Buta hati, buta hati. Bahaya tak mata? Bahaya. Mau tengok macam-macam. Lepas tu saya dah berumur, tak susah nak hafal. Tak, bukan sebab berumur. Sebab hati ada masalah. Jadi bila Allah tutup hati, habis. Faham? Maka mereka la ya'lamun, tidak mengetahui. Mereka tak tahu. Tengok Allah kata mereka tak tahu. Allah sebut tak? Mereka tak tahu apa? Tak. Kalau tak sebut, maksudnya mereka tak tahu apa? Apa yang mereka tak tahu? Apa yang mereka tak tahu? Mereka tak tahu kesan bila hati buta tu. Kesan hati buta apa dia? Memang tak akan dapat hidayah sampai bila-bila. Bahaya tak? Oh, bahaya. Dan Allah yang tutup pintu hati mereka ke mereka yang tutup hati mereka sendiri? Tapi kalau ikut ayat ni, taba Allah. Allah yang. Jadi siapa yang tutup sebenar? Kenapa pula ini taba Allah? Allah tak kata taba'a al-munafiqun. Allah yang tutup. Jadi semula, siapa yang tutup hati orang munafik? Okey, Allah zalim tak? Kenapa tak zalim? Allah yang tutup. Tengok punca. Punca daripada sini. Mereka minta izin sedangkan mereka ini permulaan Allah tutup hati. Dan yang kedua, mereka suka menjadi orang yang hina. Duduk dengan budak-budak pun okeylah. Kaya tapi perangai macam budak-budak, takut nak pergi berperang. Dan kita tahu tak, ada sahabat Nabi yang kanak-kanak pun bersemangat nak pergi berperang, tahu kan? Walaupun dia budak. Usama bin Zaid ini, siapa ni? Yang pergi berperang dalam peperangan Badar. Umur dia belum cukup umur. Umair bin? Belum balik lah. Nabi tak benar dia pergi. Kemudian dia menangis. Dia merayu pada Nabi. Izinkan dia pergi berperang untuk mati syahid. Nabi kata, kamu belum cukup umur. PMR pun boleh ambil lagi. Balik rumah. Dia merayu pada Nabi, menangis-nangis. Nabi ni, dia panggil riqatu qalbi. Hati Nabi lembut. Tengok orang menangis habis. Nabi pun benar. Dan akhirnya dia mati dalam peperangan Badar. Umur dia 13 ataupun sebelum baliklah. Abi Waqqas. Abang dia sahabat yang terkenal. Siapa nama? Bapak dah tahu nama je. Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi orang munafik ni sanggup duduk dengan budak-budak. Tapi budak-budak pula berebut nak pergi berperang. Okey, kita pernah jumpa ayat sebelum ni. Bila orang munafik tak nak pergi berperang, apa Allah buat? Kalau yang ni Allah tutup pintu hati kan. Tapi ayat sebelum ni kita pernah belajar, bila mereka tak nak pergi berperang, dan Allah kata kalau mereka nak, ada bukti. Mereka akan buat persiapan kan, siap dengan kenderaan dan sebagainya. Bila mereka tak nak, maka apa Allah buat pada mereka? Siapa ingat? Bukan. Bukan. Tak pernah pergi next. Tak pernah pergi pulang selepas. Ada benda yang Allah buat pada mereka. Ayat ni kita dah belajar. Masa tahun ni ke tahun lepas? Okey, cuba buka ayat 46. Ayat 46. Surah ni lah, surah ni. Tahun lepas. Tahun lepas ke akhir tahun ke awal tahun? Awal tahun. Ada. Allah buat apa? Pertama sekali, karraha. Allah jadikan dia
Allah tak suka dia pergi. Yang kedua, Allah jadikan dia lemah semangat, rasa malas. Semua proses yang Allah buat bermula daripada sikap mereka yang tak nak pergi berperang. Jadi benda ni boleh berlaku tak kepada kita? Ulama kata boleh berlaku pada orang Islam. Cuma bezanya apa? Orang munafik ni yang zaman Nabi ni, dia munafik akidah. Sebab tu bila dia mati, dia masuk neraka, neraka paling bawah dan kekal. Tapi sifat mereka boleh tak berlaku pada kita? Boleh. Dia panggil munafik dari segi amalan, bukan akidah. Mungkin tak kita bila tak nak pergi, contohlah kita tak nak pergi solat jemaah kan, Allah akan buat sama dengan munafik tu. Apa dia? Allah jadikan kita, Allah tak suka kita pergi sebab kita memang tak nak. Yang kedua, Allah jadikan kita rasa berat, rasa malas. Kadang-kadang sampai ketua pun umur 70, 80 pun tak teringin nak pergi. Sebab Allah jadikan macam tu, puncanya mereka tak nak pergi. Okey. Kemudian mereka tak tahu apa akibat bila mereka berdusta. Kemudian ya'taziruna, mereka ya'taziruna daripada uzur, minta mohon kelepasan ataupun keuzuran. Ilaikum, kepada kamu, iza, apabila raja'tum, kamu kembali. Kamu ni siapa? Tum ni ramai. Kalau seorang, rajak ta. Mana sahabat-sahabat Nabi dan para sahabat. Mereka orang munafik akan minta mohon keuzuran kepada kamu iza raja'tum, apabila kamu kembali. Kembali dari mana ni? Peperangan Tabuk. Ilaihim, kamu kembali daripada peperangan Tabuk kepada mereka yang ada di Madinah. Allah dah cerita awal-awal kepada Nabi, bila kamu balik, jaga-jaga, orang munafik akan terus jumpa kamu untuk bagi tahu alasan mereka. Maka Allah pun perintah pada Nabi, Qul, katakanlah. Qul ni fi'il apa? Amar. Perintah daripada siapa? Kepada kepada Nabi. Bila perintah, wajib tak Nabi sampaikan? Okey, yang wajib tu adakah ayat yang ada kul saja ataupun semua ayat? Semua ayat. Jadi apa beza ayat yang ada kul dengan ayat yang tidak ada kul? Dua-dua wajib sampaikan. Tapi apa beza? Kalau ada kul, lagi-lagi wajib Nabi sampaikan. Betul tak Nabi sampaikan? Apa bukti? Ni sampai kat kita ni. Kalau Nabi tak sampai, tak ada ayat ni kat kita. Jadi bila Allah sebut kul, mana lagi wajib Nabi sampaikan kepada kita. Okey, Tuhan kata, bila kamu balik kepada mereka di Madinah, mereka akan datang minta izin. Ini minta izin untuk tak nak pergi berperang. Lepas kamu balik pula, mereka nak bagi tahu alasan. Maka Allah pesan awal, kul la ta'taziru. Wahai Muhammad, cakap pada mereka, la ta'taziru, janganlah kamu beralasan. Dah, tak payah cakap. Kenapa? Lan tidak sekali-kali. Ni huruf separuh duduk sini, separuh duduk sini. Tidak sekali-kali kami percaya. Tengok, jangan terjemah beriman. Sebab beriman ni sebenarnya apa makna dia? Ataupun al-iman. Apa makna iman? Al-iman makna dia ialah at-tasdiq.
at-tasdiq, membenarkan. Dari segi bahasa. Sebab itulah tengok ayat lah, kadang-kadang kita terjemah beriman. Kalau kepada Allah beriman, kepada Rasul beriman. Kalau kepada orang biasa percaya. Allah pesan pada Nabi bila mereka datang, bagi tahu mereka jangan beralasan. Kenapa? Sebab kami tak akan percaya kepada kamu. Kenapa kami tak percaya? Macam mana Nabi tahu mereka berbohong? Qad, sesungguhnya, nabba'ana, Allah telah nabak. Berita kan? Ada dalam surah apa perkataan nabak? Cuba baca ayat yang ada nabak. Pandai sangat jawab. Cuba baca ayat tu yang ada nabak. Amma yatasaalun anil. Okey, apa makna an-naba? Berita besar. Satu lagi al-khabar, berita juga. Jadi khabar ni boleh jadi berita besar, boleh jadi berita. Tapi kalau berita besar, Allah guna perkataan naba. Okey, dalam surah An-Naba apa makna dia? Kiamat. Berita besar ke kecil? Allah tak guna al-khabar. Di sini pula sesungguhnya Allah telah memberitahu kami. Berita kecil ataupun besar yang Allah beritahu. Besar. Apa dia? Pembohongan, penipuan munafik kepada Rasulullah. Itu bukan kecil. Berbohong dengan kawan mungkin kecil. Berbohong dengan suami besar ke kecil? Tengok suami lah, suami besar ke kecil. Kalau berbohong pada Rasul lagi besar, berbohong pada Allah lagi besar. Jadi Allah guna nabak. Allah telah memberitahu kami. Min akhbarikum, dari akhbar, berita-berita kamu. Berita-berita kamu. Berita kamu Allah guna akhbar. Sebab apa? Berita munafik itu tak ada nilai di sisi Allah. Tapi dia mendustakan Nabi, satu benda yang besar. Cuba kita bayang, kalau kita duduk, kalau kita duduk tempat orang munafik, nak jumpa Nabi, nak bagi tahu alasan, tiba-tiba Nabi kata dah, jam. Sebab Allah dah cerita segala-gala. Macam mana perasaan kita? Macam isteri kita buat salah kan? Tapi itu orang munafik kan? Bukan dia lega sebab dia munafik. Dia kecut tak terbongkar. Kecut juga. Dia takut. Sebab itulah dia berpura-pura. Bila jumpa orang kafir dia kata kami beriman. Bila jumpa orang beriman, dia kata kami beriman. Bila jumpa orang kafir, kenapa dia tak cakap benar depan orang beriman? Sebab apa? Takutlah. Dia takut. Macam isteri kita lah kan, dia tak masak. Contoh. Nanti dulu nak contoh. Saya pun tak tahu, saya buat contoh je. Isteri kita tak masakkan. Lepas tu kita tanya, kenapa tak masak? Dia pun nak bagi alasan. Kita berkata, dah. Semua saya tahu. Macam mana perasaan dia? Tak payah cakap apa. Jangan cakap sepatah pun. Dia nak bagi tahu je. Saya nak bagi alasan dia. Begitulah contoh. Itu suami kita yang cakap kan? Mungkin suami kita berbohong juga. Tapi ini siapa yang beritahu? Allah. Okey, kemudian wasajarallah. Dan Allah akan melihat. Ini lagi menakutkan. Lepas Allah cerita semua hal kamu dan kamu tak payah bagi alasan sebab kami dah tahu semua, tambah satu lagi,
Allah akan melihat amalakum, amalan kamu dan Rasulnya. Apa maksud ni? Sekarang yang Allah bagi tahu Nabi, amalan dia yang mana? Yang dah lepas ke yang akan datang? Akan datang. Makna dah takut kan? Cerita yang lepas dah terbongkar dah. Kemudian Allah bagi lagi mereka takut. Sayara ni, kalau fi'il mudhari' yara apa makna? Melihat. Kalau tambah sin, akan. Allah bukan tahu cerita kamu yang lepas, akan datang pun Allah akan tahu satu persatu. Boleh faham? Apa tujuan ni? Adakah ayat ni Allah nak menakutkan mereka? Kenapa Allah nak menakutkan orang munafik? Sepatut bagi motivasi lah supaya dia bertaubat. Apa dah? Ada kemungkinan tak? Ada peluang lagi tak orang munafik ni bertaubat? Ada dalil. Allah tahu kita jawab tanpa dalil. Dia dalilnya, taubat akan diterima tak selagi mana? Bukan selagi mana hidup. Selagi mana nyawa tak sampai ke halqum. Bila sampai halqum, tertutup. Satu lagi? Matahari terbit daripada barat. Jadi walaupun orang kafir ni ataupun munafik ada dua golongan. Satu yang memang Allah tutup pintu hati dan dia tak akan bertaubat. Allah tahu. Kalau buka pun mereka tak akan bertaubat. Allah sebut dalam surah apa? Surah Al-Baqarah. Apa dia? Sawa'un alaihim a'an zartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu. Khatama sama dengan taba'ah. Okey, cuba terjemah. Sawa'un sama je alaihim atas mereka anzartahum, sama ada kamu beri peringatan pada mereka ataupun tidak bagi peringatan, keputusannya mereka tak akan beriman. Ini golongan yang pertama. Allah tahu dah macam Abu Jahal, Abu Lahab, mereka tetap tak beriman. Tapi ada golongan orang kafir ataupun munafik yang Allah tahu mereka akan beriman. Sebab itulah sebenar surah ni, nama apa surah ni? Baqarah. Ni surah ni. Ini masih dalam PKP ni. Surah Taubat. Tapi cerita kebanyakan surah Taubat cerita pasal apa? Apa kaitan cerita orang munafik tapi nama surah Taubat? Allah tu Maha penerima taubat. Subhanallah. Kita tahu tak perkataan taubat dan perkataan yang Allah, ayat yang Allah suruh manusia bertaubat yang paling banyak disebut dalam surah apa? Ini betul-betul tahu ke ataupun agak-agak? Betul. Ayat yang paling banyak Allah sebut taubat dan Allah galakkan manusia bertaubat dalam surah Taubat 17 kali. Surah paling panjang apa dia? Baqarah. Dalam surah Baqarah ayat Allah sebut pasal taubat 13 kali je. Pengajarannya apa? Cerita pasal munafik. Allah bongkar sifat orang munafik satu persatu. Tapi namanya surah Taubat. Subhanallah. Sebenarnya Allah nak orang munafik ni bertaubat. Kita nampak, apa ni Allah bongkar sesuatu cerita yang dah berlaku, Allah bagi tahu awal, yang akan berlaku pun Allah kata. Sebenarnya Allah nak supaya mereka bertaubat. Cukup-cukuplah. Kamu tak boleh lari daripada Allah. Cukup-cukuplah. Pengajaran untuk kita apa dah? Memang baik. Kita je tak baik dengan Tuhan. Banyak Allah bagi nikmat kan, tapi banyak buang masa.
Jadi pengajarannya, kalau sejahat munafik pun dia nak hancurkan Nabi, nak hancurkan Islam pagi, petang, siang, malam, Allah masih namakan surah yang membongkar kejahatan mereka surah Taubat. Mana Allah nak bagi harapan. Maka kita dengan orang yang bukan munafik pun, bukan orang kafir pun, kawan buat salah sikit je, 7 keturunan aku tak maafkan kamu. Okey, semua lepas tu semua turaduna. Lepas Allah tahu yang lepas, yang akan datang pun Allah tahu, dan bukan Allah saja, Rasul pun akan tahu. Lepas tahu, apa Allah buat? Allah nak bagi tahu, Allah tahu bukan sama dengan manusia tahu. Kita kalau tahu orang tu buat jahat, kita boleh buat apa? Kadang-kadang kita tak boleh buat apa-apa kan. Kadang-kadang anak kita buat jahat pun tak boleh buat apa. Orang lain. Tapi Allah nak bagi tahu, Allah tahu amalan kamu, bukan setakat tahu. Semua kemudian turaduna, kamu akan dikembalikan ila ilmil ghaib, kepada ilmu ghaib. Apa makna ilmu ghaib? Ghaib ialah benda yang tak nampak. Dia ada dua. Satu ghaib nisbi, iaitu kita tak tahu, orang lain tahu. Ghaib pada orang tertentu, tapi pada orang lain tidak ghaib. Macam orang rumah sebelah, kita tahu tak apa dia buat apa sekarang? Tak tahu. Yang kedai mamak tu, Amira, tahu tak berapa orang? Tapi dia orang tahu tak berapa ramai kat situ? Itu ghaib pada kita, tapi tidak pada mereka. Yang kedua, ghaib mutlak, iaitu semua orang tak tahu kecuali Allah. Apa dia tu? Syurga, neraka, dosa, pahala, masa depan orang, apa nak buat besok kan? Itu ghaib mutlak. Okey. Kemudian dikembalikan kepada Allah. Ini bukan ilmu ni. Oh, silap tulis. Oh, dia ada alif ni, alif kecil. Kepada yang maha, bukan ilmu, yang maha mengetahui. Allah. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Tuhan. Apa sifat Tuhan? Yang mengetahui benda ghaib. Yang kedua, wasyahadah, dan nyata. Syahadah lawan ghaib. Syahadah nampak. Yang nyata. Dia antara ghaib dengan yang nyata, yang mana dulu? Tak, bagi kita lah. Nyata dulu kan. Tapi dalam ayat ni kenapa Allah beritahu dia tahu benda ghaib dulu, baru Allah beritahu dia tahu benda yang nyata. Kenapa Allah dahulukan ghaib? Sebab yang paling jelas menunjukkan beza Tuhan dengan kita, tahu benda ghaib ke tahu benda yang nyata? Itu yang paling membezakan kita dengan Tuhan. Sebab tu Allah sebut ghaib. Yang kedua, syahadah. Syahadah ni kita tahu tak yang nyata? Tahu. Tapi tahu kita benda yang nyata dengan tahu Tuhan benda yang nyata sama tak? Apa yang tak sama? Yang belakang? Itu bukan benda yang nyata. Yang belakang bukan nyata, itu ghaib. Yang nyata ni betul-betul depan kita lah. Jadi soalan dia, yang betul-betul depan kita nyata ni, sama tak tahu kita dengan tahu Tuhan? Tak sama. Apa tak sama? Tak. Saya bagi contoh. Ni kalau ada seramai pelajar ni kan, 3 orang bercakap dengan saya sekaligus, saya boleh faham tak? Saya akan kata apa? Dah, cakap seorang-seorang. Walaupun 3 orang, nyata tak?
Suara dia nyata tak? Bahasa dia saya faham tak? Tapi saya tak boleh nak faham sekaligus. Tapi Allah bukan 3 orang cakap, 3 juta orang cakap sekaligus, bahasa yang berbeza. Allah boleh tahu satu-satu tak? Beza. Itu bahasa yang sama. Kalau 3 orang, seorang cakap Urdu, seorang cakap Mandarin, seorang cakap Arab, kita faham yang mana? 3-3 tak faham. Nyata tak? Nyata. Jadi nyata kita dengan nyata Allah pun dah tak sama. Kalau gaib lagi tak sama. Jadi kalau kita faham, lagi kita rasa apa? Rasa takut, rasa gerun. Kemudian lepas tu fayunabbi'ukum, lalu yunabbi' lagi daripada naba', dia akan beritahu ataupun bongkarkan. Bila Allah bagi tahu amalan kita di akhirat, cerita kecil ke cerita besar? Sebab tu Allah guna perkataan nabba'a yunabbi'u, maka dia akan beritahu kamu bima kuntum, dengan apa yang kamu lakukan. Berapa step tu? Satu, Allah kata yang lepas Allah dah tahu. Yang kedua, akan datang masa kat dunia. Yang ketiga, bila mati kamu dikembali kepada Allah. Apa sifat Allah? Kamu buat amalan walaupun sebesar zarah dalam gelap gelita, dan kamu pun dah lupa pun amalan tersebut, Allah tahu. Kemudian yang keempat, Allah akan bongkar dengan semua amalan kamu. Jadi yang akan dikira pada, ini pun ada pengajaran, kuntum ta'malun, yang dikira pada amalan, bukan ilmu. Jadi ada ilmu banyak mana pun, amalan sikit je, rugi tak? Rugi, sebab yang Allah kira bukan ilmu banyak kamu, tapi amalan. Ada orang amal ilmu sikit, tapi semua yang sikit dia beramal, untung dia. Untung. Jadi nak belajar sikit ke nak belajar banyak? Tapi kalau belajar banyak tak beramal, al-maghdubi alaihim. Kalau tak belajar langsung, ad-dhalin. Jadi bila semakin kita belajar, semakin besar tanggungjawab kita pada Allah dan juga pada orang lain. Okey. Bila kita dengar ayat ni, ada rasa apa-apa tak? Ada rasa gerun, rasa takut? Ada? Jadi insya-Allah lepas ni agak nak cakap, nak buat apa, kena fikir berapa kali? 40? Tak payahlah buang masa sampai 40 kali. Beza tak kalau saya cakap? Kalau ketua polis cakap kepada kita, yang kamu buat semua saya tahu, dan yang kamu akan buat kami akan tahu, dan kami akan balas hukum satu persatu. Yang cakap ketua polis, beza tak? Macam mana perasaan kita? Lepas dia cakap tu, macam mana amalan kita? Nampak tak perubahan? Nampak tak? Walaupun dia manusia, mungkin dia tipu je. Tapi sebab dia ada jawatan, kita ada rasa tak? Mesti ada perubahan selepas dia cakap tu. Nak buat apa fikir, semalam kena warning dah. Tapi bila kita cakap ayat ni, kita faham ayat ni, agak-agak ada perubahan tak? Tapi ayat ni dah lama kita baca ni, dah khatam kan banyak kali ya? Baru tak ada. Itulah maksudnya. Ayat Quran ni, bila kita faham, kita tadabbur, kesan yang paling besar apa dah? Tak, kesan yang paling besar, zadathum imana. Iman mesti meningkat. Semakin takut, semakin cintakan akhirat. Itu maksud ayat Quran. Bila tak ada rasa apa-apa, dia sebenar belum ayat Quran. Dia hanya sekadar baca, macam kita baca berita, baca novel, tak ada rasa apa-apa. Okey, cukup apa? Ada soalan?
Berapa ramai yang belajar kan? Belajar macam-macam, berpuluh tahun. Baca Quran tak ada kesan. Tapi bila masuk awal tahun baru, macam-macam tanya soalan sama je. Boleh tak doa awal tahun? Itulah tahap ilmu kita. Ha? Saya kadang-kadang geram. Muka sama, orang sama, soalan sama. Letih menjawab. Orang nak tadabbur Quran, nak menangis, dia dah tanya soalan sama. Yang tak ada kaitan langsung dengan Al-Quran. Sakit hati tak? Jangan sakit hati. Bukan sakit hati. Ha? Kadang-kadang nak bagi tahu. Bila kita belajar, fokus kita lain, maka tak ada kesana. Ustaz, kalau kita baca Quran tu, kita rasa orang kisah orang munafik tak ada kena dengan kita. Kita ada masalah lah kan? Kita memang masalah lama dah. Tak ada ayat, tak ada satu pun ayat yang tak ada kaitan dengan kita. Sebab tu Allah kata apa? Syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran hudan. Quran ni petunjuk untuk semua manusia, termasuk tak kita. Dan akhirnya yang betul-betul ambil pengajaran hudan lil muttaqin. Jadi proses nak jadi muttaqin, kita kena rasa setiap ayat tuju pada kita. Barulah kita dapat proses dan akhirnya menjadi orang bertakwa. Banyak baca sifat-sifat munafik, tapi kita takut lah. Bagus, bagus. Memang Allah, tengok Allah takutkan orang munafik. Sebenarnya Allah nak apa? Supaya mereka bertobat. Bila dah betul-betul takut, barulah kita dah tak ada jalan pintas ni. Memang kena balik pada Allah. Kita macam orang tolak kita ke dinding kan. Kita tak boleh nak ke mana, akhirnya kita balik pada Allah. Tapi kalau kita rasa masih ada jalan kan, masih ada peluang lagi, susah kita nak balik kepada Allah. Kalau kita tengok ibarat seperti lepas ni tak ada orang kat neraka, tak tahu semua orang yang cuma percaya. Tak. Orang terakhir keluar daripada neraka bukan makna dah kosong neraka. Tak, yang terakhir keluar daripada neraka daripada orang yang beriman. Orang yang masih ada sebesar zarah iman. Makna yang kufur, langsung tak ada iman, kekal dalam neraka. Bahkan dalam neraka, penghuni neraka lebih ramai daripada penghuni syurga. Tapi akhirnya penghuni syurga lebih ramai. Asalnya yang masuk neraka lebih ramai. Tapi akhirnya kesudahannya yang duduk dalam syurga lagi ramai. Tahu sebab apa? Bukan. Yang masuk syurga di kalangan manusia daripada dunia sikit je. Wa qalilun min ibadiyah, sedikit sekali hamba-Ku yang syukur. Yang sedikit itulah yang masuk syurga. Majoriti masuk neraka. Tapi akhirnya kata ulama, penduduk syurga lebih ramai sebab campur dengan bidadari, campur dengan wildan. Kan seorang lelaki ada berapa bidadari Zainal? 70. Zainal ingat tu. Jadi kalau 1 juta kali dengan 70, tak, bidadari bukan bidadari saja, bidadara pun ada. Hurun Ain. Puspa, aminkan doa ikhlas ke tak? Okey, ada soalan? Tak ada? Kalau tak ada, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas kita akan datang pada hari Sabtu pukul 10.30. Al-Asmaul Husna, siri yang kelima. Kemudian petang Sabtu pun ada kelas pukul 3.30.